Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan berkenaan Dasar Ekonomi Baru atau DEB sebagai tapak pembinaan peradaban. Sejarah hitam negara pada tahun 1969 iaitu peristiwa 13 Mei 1969 serta dasar pecah dan perintah oleh British telah menjadi sebab wujudnya Dasar Ekonomi Baru. DEB sebagai tapak pengukuhan peradaban merupakan satu program sosio-ekonomi di Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak bin Datuk Husin berikutan daripada tragedi 13 Mei 1969. Atas dasar demi kemakmuran dan keamanan yang perlu dikekalkan, maka kerajaan mengambil langkah dengan memperkenalkan satu dasar bagi tujuan untuk menyelesaikan masalah perbezaan ekonomi antara sektor dan kaum agar kestabilan ekonomi dan politik dapat dicapai. DEB telah dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan dijalankan selama 20 tahun yang meliputi tempoh antara tahun 1970 hingga 1990. Seterusnya adalah rasional dasar ekonomi baru. Antara rasional yang diperkenalkan adalah basmi kemiskinan, dasar pecah dan perintah British serta rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Mengikut statistik banci penduduk pada tahun 1970, didapati 49.3% dari semua keluarga di semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah garis miskin. Berdasarkan maklumat yang didapati berkenaan dengan dasar pecah dan perintah British, dasar ini memisahkan kaum-kaum di tanah Melayu dengan sengaja, yang mana boleh menyebabkan berlakunya pecah belah antara kaum pada ketika itu. Selain itu, penduduk peribumi juga tidak dapat peluang untuk bekerja di sektor selain sektor yang telah ditetapkan oleh British. Akhir sekali, peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 berlaku akibat keistimewaan yang lebih memihak kepada sesatu kaum. Contohnya, jurang perbezaan pendapatan yang luas antara kaum dan kawasan menyebabkan kecemburuan sosial masyarakat antara kaum. Jadi, bagi pengukuhan peradaban, DEB secara keseluruhannya bermatlamatkan strategi serampang dua mata iaitu mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan tanpa mengira keturunan dan kaum serta mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Membasmi kemiskinan antara kaum merupakan salah satu objektif bagi dasar ekonomi baru. Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat. Ia bukan sahaja terdapat di luar bandar, tetapi juga di bandar. Usaha telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi dan projek pembangunan telah dirangka supaya mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum antara kawasan bandar dan luar bandar, memperbaiki taraf dan kualiti kehidupan rakyat melalui pendidikan, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera, mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia dan memodernkan kehidupan di luar bandar. Dasar ekonomi baru telah membangunkan peradaban manusia. Hal ini dibuktikan dalam tempoh 4 dekad dengan pengurangan kadar kemiskinan dan pertumbuhan pesat dari segi ekonomi dan kemajuan pembangunan manusia. Seterusnya, penyusunan semula masyarakat. Pembangunan peradaban manusia dalam aspek penyusunan semula masyarakat adalah dengan adanya penyeimbangan antara kumpulan etnik dari segi tingkat pendapatan, corak guna tenaga dan pemilikan saham dalam syarikat bersesuaian dengan hasrat kerajaan menjelang tahun 1990 supaya pemilikan saham atau ekonomi Malaysia dapat melambangkan komposisi kepentingan kaum di negara ini di mana penyertaan Bumiputera adalah sebanyak 30%, 40% bagi bukan Bumiputera dan selebihnya iaitu 30% bagi pelabur-pelabur luar. Dasar ekonomi baru dalam penyusunan semula masyarakat dapat mencapai matlamatnya dengan strategi berikut seperti meningkatkan daya pengeluaran dan taraf golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar. Selain itu, mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga dengan cara yang progresif
dan menerusi pertumbuhan ekonomi supaya pada tahun 1990, kedudukan tenaga buruh dapat mencerminkan bilangan kaum. Seterusnya, penambahan bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di dalam kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990 dan seterusnya menubuhkan beberapa agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumiputera dan Amanah Saham Nasional. Akhir sekali, memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti Dara, Kesedar, Kejorah dan sebagainya. Kesimpulannya, peristiwa 13 Mei 1969 merupakan titik tolak kepada usaha untuk merapatkan jurang ekonomi antara kaum, supaya perbezaan ekonomi tidak lagi menjadi punca untuk masyarakat melakukan rusuhan. Dengan ini, perubahan pendekatan pembangunan menerusi dasar ekonomi baru ini ternyata berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dalam negara sejak ianya dilancarkan, dan hingga kini kadar kemiskinan di Malaysia berada di tahap 1% berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2017. Namun, ini menunjukkan dasar ekonomi baru telah diperkenalkan sebagai usaha untuk terus memacu negara mencapai manfaat pembangunan ekonomi yang boleh merapatkan jurang antara kaum. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.